Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam UMS-ku mantap, bertekad cemerlang. Okay, hari ni Kelab Geografi nak buat satu segmen khas, iaitu segmen soal dan jawab berkaitan dengan proses pendaftaran pelajar di Universiti Malaysia Sabah untuk sesi 2020 dan 2021. Okay, kan sekarang ni tengah hangat dengan proses pendaftaran, e-daftar dan sebagainya lah. Okay, so di sini ada beberapa soalan yang telah kami kumpulkan. Ada soalan yang relevan dan juga tidak relevan lah, yang mengarut pun ada juga. So, okay, di sini ada 20 soalan. So, saya akan jawab semua soalan tu. Mungkin kita akan bahagikan kepada dua sesi, iaitu sesi pertama dan sesi kedua. So, supaya video ni tak panjang sangat lah. Okay, tanpa membuang masa, saya akan jawab untuk soalan yang pertama, iaitu macam mana nak daftar UMS Shield. Okay, macam mana mau daftar? Okay, UMS Shield ni fungsi dia untuk kamu mendapatkan surat deklarasi kesihatan. So, sebelum kamu masuk ke UMS, kamu kena ada surat deklarasi kesihatan. Di mana kamu mau daftar UMS Shield ni, kamu pergi Google, kamu search, tulis type je UMS Shield di sana, and then kamu daftar, ikut step yang diberikan lah. Kamu daftar nama, IC, email kamu dan sebagainya. Lepas dah sudah kamu berjaya buat pendaftaran, kamu kena bawa surat itu, kamu print, kamu kena bawa ke UMS nanti. Macam mana mau buat SSPN? Okay, SSPN ada 3 cara untuk kamu mau buat akaun SSPN. Pertama, kamu boleh buat melalui bank, iaitu macam masa kamu membuat akaun Bank Islam, kamu boleh juga membuat akaun SSPN di kaunter tersebut juga, dan kamu juga boleh buat akaun SSPN di bank-bank yang lain. Okey, kedua adalah secara online. Kamu boleh buat akaun SSPN secara online dan membuat pembayaran di sana secara online juga. Dan yang ketiga adalah kamu boleh membuat akaun SSPN di kaunter ataupun pejabat PTPTN itu sendiri. Kamu boleh pergi pejabat cawangan-cawangan PTPTN dan kamu boleh membuat akaun di sana. Okey. Soalan seterusnya adalah, wajib ke mohon PTPTN? Saya tidak boleh katakan ini wajib, tapi harus. Okay. Tapi harus. Okay. Harus. Okay. NANI? Omae wa mou shindeiru. Kenapa harus? Okay. Contohlah, okay, kamu belum pasti lagi mendapat beasiswa ataupun biayaan beasiswa ataupun tawaran beasiswa. So, kamu boleh memohon PTPTN. Mungkin kamu daripada keluarga yang susah, kamu boleh memohon PTPTN. Dan masa kamu memohon PTPTN, jika ada tawaran beasiswa ataupun kamu lulus beasiswa, kamu boleh stop beasiswa tu. Kamu mohon dulu PTPTN untuk cover kamu punya pembayaran sebelum ni. Bila sudah ada beasiswa, baru kamu stop PTPTN dan teruskan dengan beasiswa. Pengalaman saya, biarpun kamu melepasi syarat untuk permohonan beasiswa, tidak semestinya kamu akan dapat beasiswa itu, sebab kamu bersaing dengan ramai student yang ada di Malaysia ni. So, ia bergantung kepada nasib jugalah. Kalau kamu dapat, alhamdulillah, syukur. Kalau tidak dapat, tidak apa, ada cara lain juga. Okay? So, PTPTN, bagi saranan saya, kamu mohon dulu PTPTN. Bila kamu confirm dapat beasiswa, baru kamu stop PTPTN dan teruskan dengan beasiswa. So, kamu tidak bayar banyak, kamu bayar sikit saja. Okay, that is how. Okay, soalan seterusnya adalah berkaitan dengan kad pelajar tu, macam mana mau kasih masuk gambar? Okay, ini tentang e-daftar UMS. Okay, dalam e-daftar UMS, dia ada beberapa section. So, untuk section gambar, untuk upload untuk gambar kad metrik, dia adalah merupakan section yang terakhir.
So dari section pertama hingga section yang ke-6, kamu kena isi kamu punya maklumat pribadi, ibu bapa dan sebagainya. Dan section yang ke-7, kamu kena membuat pembayaran dahulu. Setelah kamu selesai membuat pembayaran dan mendapat update daripada pihak universiti, baru kamu boleh meneruskan section yang terakhir, iaitu penguploadan gambar bagi kad metrik. Okay? So kamu kena buat pembayaran dulu, baru kamu boleh upload kad metrik. Okay, untuk penguploadan ni, kamu kena tunggu dalam masa 24 jam ataupun 2 hingga ke 3 hari selepas kamu membuat pembayaran. Okay, seterusnya apa itu WPP? Okay, WPP ni adalah wang pendahuluan PTPTN. Okay, macam mana mau dapat wang pendahuluan PTPTN? Okay, masa kamu isi UPU dulu, kamu ada klik ada satu kotak 4 segi kecil molek tu. Kalau kamu ada klik, maksudnya kamu hanya membuat permohonan untuk wang pendahuluan PTPTN. Okay, cara mau dapat wang pendahuluan PTPTN ni, okay, nanti kamu isi dia punya ada laman sesawang wang pendahuluan PTPTN. Kamu sama ada kamu ni layak ataupun tidak. Saya tidak pasti sebab sebelum ni dia ada melalui email dan ada juga membuat permohonan melalui kamu sudah mohon dan kamu boleh cek sama ada kamu lulus ataupun tidak melalui laman sesawang tersebut. Okay, macam mana boleh ada lulus ataupun tidak? Okay, bagi pelajar yang ibu bapanya merupakan penjawat awam ataupun keluarga yang mampu, mereka tidak akan lulus untuk mendapat wang pendahuluan PTPTN. Jika ada juga, itu akhirat nasib lah. Itu akhirat nasib lah. Oh my god! Wow! Okay, so bila sudah kamu dapat kelulusan dulu, kamu perlu memprint surat tersebut dan membawa beberapa dokumen dan pergi ke bank bawa surat tersebut dan beberapa dokumen, dan pihak bank akan membagi kamu wang secara cash, iaitu 1,500. Okay, bukannya sejumlah wang pembayaran yuran. Okay, dia cuma 1,500. Kalau macam mana kalau kamu tidak mahu wang pendahuluan tersebut? Kamu boleh abaikan je. Sebab jika kamu ke bank, kamu mengambil duit tersebut, itu tandanya kamu bersetuju untuk mengambil wang pendahuluan PTPTN. Tapi kalau kamu tidak pergi ke bank ataupun mengeluarkan wang tersebut, kamu tidak, tandanya kamu tidak bersetuju ataupun kamu mengabaikannya je lah. Tidak apa-apa masalah kalau kamu mengabaikannya. Okey je. Okey. 5 minutes later. Okay, kalau parents tak ada surat beranak, macam mana? Okay, jangan risau. Kalau ibu bapa kamu tidak ada surat beranak, contohlah ibu bapa kamu punya surat beranak hilang, terbakar dan sebagainya, kamu boleh pergi ke federal dan membuat akuan sumpah dengan mereka lah sebagai bukti yang kamu ni memang rakyat Malaysia dan membuktikan yang kamu punya surat beranak tu sebenarnya hilang dan sebagainya. Untuk sementara waktu guna perakuan sumpah lah, menggantikan surat beranak ibu. E-daftar tu sebelum bayar yuran atau selepas dan sampai bila tarikh. E-daftar ni kamu kena selesaikan dahulu. Dia ada step dalam e-daftar termasuk pembayaran yuran. So untuk step pertama, kamu kena step pertama hingga step ke-6 kamu kena isi maklumat diri kamu dan ibu bapa kamu. Manakala yang step yang ke-7 kamu kena membuat pembayaran. Dan step yang terakhir adalah step kamu mengupload gambar untuk kad metrik kamu. So pembayaran dan e-daftar ni dalam masa yang sama. Sampai bila adalah sampai 2 hari bulan Oktober untuk pelajar Universiti Malaysia Sabah. Okay, sebelum kamu masuk mendaftar itu pada 3 hari bulan Oktober. Okay, ingat tu, jangan lupa. Okay, dan ada gym kah? Boleh pergi gym kah? Ada. Gym di UMS ada
menyediakan gym. Kamu boleh juga bersukan di situ, iaitu di Fakulti Psikologi dan Pendidikan. Di sana ada gym dan kamu boleh masuk sana dan mereka mengenakan cas, tidak silap saya RM3 untuk pelajar UMS lah. Kamu boleh bergym di sana sebab di Fakulti Psikologi dan Pendidikan mempunyai kos sains sukan. So mereka menyediakan fasiliti seperti gym untuk pelajar tersebut dan juga untuk warga UMS. Tambahan pula untuk Kolej Kediaman Tun Mustafa juga ada gym di sana. Kamu boleh pergi situ juga untuk kamu bersukan lah. Ya, mana tahu kan kamu mau sadu-sadu masa belajar ni. Okey juga. Okey. Dan soalan seterusnya adalah soalan yang terakhir, iaitu ada tempat jogging kah? Okey, UMS dia ada stadium, iaitu kompleks sukan UMS. So kamu boleh berjogging di situ petang-petang. Dan juga UMS tempat dia sangat sesuai untuk berjogging, dia Bukit Bukau. So kamu boleh berjogging di UMS tu juga, dan kamu boleh berbasikal juga di sana sebab di sana menawarkan perkhidmatan basikal, iaitu basikal elektrik dan juga basikal biasa tu lah. Saya pun tidak tahu apa nama dia. So kamu hanya bayar RM3 1 jam. So kamu boleh round-round UMS ni dengan basikal tu. Round-round lah, pergi Odek, pergi kompleks sukan, pergi fakulti-fakulti lain, bangunan Chancellery, Dewan Chancellor dan bayang lagi lah. Okay. So kalau jogging tu tidaklah berbayar. Itu dari kamu. Yang penting kamu ada kasut dan pastikan kamu mengikut SOP lah. Time-time COVID macam ni, kamu ikut SOP. Okay. So itu sahaja untuk 10 soalan untuk sesi pertama. Ada 10 lagi untuk sesi kedua. So jangan lupa like, share dan komen di bawah kalau kamu ada soalan-soalan berkaitan dengan pendaftaran subjek atau apa-apa saja soalan. Komen di bawah, nanti kami akan jawab. Okay, sekian, terima kasih, bye.